Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam tazkirah ringkas 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Bila bercerita berkaitan tentang wakaf ni, saya teringat satu kisah berkaitan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Satu ketika ada seorang datang ke rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu memberikan seketul daging kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah pun mengambil daging tersebut. Jadi Aisyah radhiyallahu anha telah mengasingkan dua bahagian daripada seketul daging itu. Separuhnya beliau simpan, separuh lagi beliau berikan kepada orang, sedekah kepada orang ramai. Jadi apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perkara itu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu berikan kepada orang itu akan kekal, manakala apa yang kamu simpan akan hilang, akan habis. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah kehebatan di dalam Islam. Kita ada ibadah wajib zakat. Kemudian ada pula ibadah sunat, sedekah, hibah, dan ini dia wakaf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena ingat apabila kita bagi seseorang itu sedekah, hibah, malah wakaf kita buat dalam bulan Ramadan, ia kekal digunakan di dalam masjid, ia kekal digunakan dalam surau. Selagi itulah pahalanya akan mengalir kepada kita sehinggalah kita dah meninggal dunia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Saya juga teringat sebuah kisah yang berlaku kepada Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini dia digelar sebagai si pengalir harta. Suatu ketika Talhah bin Ubaidillah ini menangis teresak-esak dekat rumah dia. Isterinya Su'adah binti Auf tegur suami dia, "Wahai suamiku, kenapa kamu menangis? Ada saudara mara kita meninggal ke? Ada pemimpin yang meninggal ke?" Maka jawab Talhah bin Ubaidillah, "Wahai isteriku, tak ada siapa yang menangis." "Lantas kenapa kamu menangis?" Soal isteri dia lagi. "Aku menangis," jawab Talhah bin Ubaidillah, "aku menangis sebab harta yang aku miliki pada hari ini masih banyak lagi." Jadi isterinya pun bagi nasihat kepada suaminya, keluarlah agihkan harta itu. Jadi Talhah bin Ubaidillah ni pun keluar dengan pembantu dia, agihkan harta dia yang ada banyak pada hari itu. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, kita lihat ciri iman para sahabat agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menangis sebab harta banyak. Kita menangis sebab apa, tuan-tuan? Pergi mesin ATM gaji tak masuk lagi. Pergi mesin ATM allowance tak masuk lagi. Menangis kita sebab gaji tak masuk lagi. Tapi sila hari bulan bukan menangis, tuan-tuan, mengamuk. Mesin ATM tu diketuknya. Tapi tuan-tuan, iman para sahabat menangis sebab duit banyak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, satu lagi yang saya teringat, tuan-tuan dirahmati Allah, jalan menuju ke syurga Allah SWT. Bila sebut pasal syurga ni, ada 7 pintu syurga Allah SWT. Orang yang kuat puasa ketika dia masih hidup di atas dunia ini, dia akan masuk ke dalam syurga Allah melalui pintu Babur Rayyan. Orang yang kerap mendirikan salat, termasuk salat sunat, salat fardu, dia akan masuk ke dalam syurga Allah melalui Babus Salah. Orang yang kuat bersedekah, orang yang kerap berwakaf, dia akan masuk pula ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala melalui satu pintu yang disebut sebagai babus sadaqah. Apa pentingnya 7 pintu ni, tuan-tuan? Beginilah nak senang cerita. Di atas dunia ni, tuan-tuan dirahmati Allah, orang kalau nak kenal dia hebat dan sebagainya, namanya diumumkan. Dia VVIP, dia VIP, ada laluan khas, ada tempat khas untuk mereka di atas dunia ni. Macam kitalah. Tetapi di akhirat kelak, cara Allah nak menunjukkan orang itu ketika hidup ni hebat dengan solat, hebat dengan sedekah melalui pintu tu tadilah, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dirahmati Allah, selagi nyawa di kandung badan, berwakaflah kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.